Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Naila Huda. Apa khabar Naila? Oh, baik, Alhamdulillah. Dan hari ini hari Isnin dan banyak perkara yang kita nak jangkakan hari ini, banyak perkara kita jangkakan minggu ini. Dan kita nak bawakan kepada anda pelbagai perkongsian menarik, apa berita yang mungkin anda terlepas pada hujung minggu dan apa yang anda perlu tahu untuk memulakan hari Isnin ini dan untuk memulakan minggu baharu ini. Hakim. Okey, hari ini 27 Julai 2020 banyak perkara yang akan berlaku dan salah satu perkara yang berlaku adalah ini. Kita ni tinggal lagi beberapa hari saja nak menyambut Hari Raya Aidiladha, dan dengan melihat kepada keadaan semasa ini, hari ini kita menjangkakan bahawa kerajaan akan mengumumkan SOP baru ataupun ketetapan baru untuk kebenaran merentas negeri hari ini. Nampak dia tulis itu esok sebab laporan ini semalam ditulis. Hari ini sebenarnya, hari Isnin akan diumumkan. Kita menjangkakan pengumuman oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mengumumkan ketetapan baru untuk aktiviti ataupun kegiatan rentas negeri sempena dengan perayaan Aidiladha pada 31 hari bulan nanti. Dan pengumuman ini dibuat ataupun ketetapan baru ini dibuat dengan mengambil kira keadaan semasa peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang sejak kebelakangan ini kembali mencatatkan angka 2 digit. Jadi ini peraturan ataupun ketetapan baru yang akan diumumkan bagi memastikan bahawa angka 2 digit ini tidak mencecah ke 3 digit, kerana sebelum ini Menteri Kanan Keselamatan juga ada maklumkan kalau cecah kembali 3 digit, berkemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan itu akan kembali diperketatkan. Kita kembali ke zaman PKPD ataupun PKPB bersyarat. Ini kita tidak mahu. Ya, dan kita juga menjangkakan sambutan Hari Raya Aidiladha yang mungkinlah berdasarkan tinjauan saya sendiri, kalau dengar-dengar macam ramai yang nak sambut meriah Hari Raya Aidiladha ini, memandangkan Hari Raya Aidilfitri dahulu tak berapa nak meriah, masih lagi berada bawah perintah PKP itu. Tapi apa-apa pun keputusan yang kita jangkakan hari ini, sama ada dibenarkan rentas negeri atau tidak, tetapi melihat kepada keadaan semasa perkembangan COVID-19 yang kita lihat kesnya semakin meningkat, masih lagi kita perlu ambil langkah berjaga-jaga itu, masih lagi perlu berwaspada terutamanya dalam meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha ini yang pastinya ramai yang akan menyambutnya dengan lebih meriah, ramai yang dapat balik ke kampung dan sebagainya. Sebaliknya bukan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri sebelum ini, tetapi itu menjadi tanggungjawab kita untuk menjalankan SOP tertentu walaupun rentas negeri itu tidak dibenarkan. Dalam masa yang sama mungkin ada yang juga masih nak raikan, ada sambutan, ada open house dan sebagainya, tetapi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga SOP itu, menjaga penjarakan sosial dan kebersihan dan sebagainya. Lagi satu perkara yang kita jangkakan bermula hari ini adalah satu pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini berhubung dengan mereka yang pulang dari luar negara yang perlu menjalani ujian saringan COVID-19 buat kali kedua, yang sebelum ini kita laporkan terdapat ratusan yang masih gagal lagi menjalani ujian saringan itu. Jadi bermula hari ini polis akan terus menahan dan mendakwa individu yang masih belum lagi menjalani ujian saringan kedua, yang masih degil lagi sepatutnya menjalani ujian itu pada hari ke-13 selepas kuarantin di rumah. Dalam kenyataannya beliau berkata individu terbabit diarahkan menghubungi pejabat kesihatan daerah berdekatan untuk menjalani ujian saringan kedua berkenaan. Dan ini bermula 24 Julai lalu apabila kerajaan memutuskan semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara perlu juga menjalani kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan kerajaan. Ini satu pembaharuan dalam polisi berikutan daripada kelonggaran yang diberikan. Sebelum ini hanya perlu kuarantin di rumah, tetapi kini melihat kepada situasi dan banyak kluster-kluster baru yang direkodkan, boleh dikatakan berpunca daripada mereka yang pulang dari luar negara, dan kita juga banyak bawakan laporan mereka yang gagal menjalani kuarantin di rumah itu. Ya, dan mereka akan ditempatkan di stesen ataupun di tempat penginapan khas bermula
24 Julai, Jumaat minggu lepas. Itu yang berlaku, tetapi dalam masa sama bercakap mengenai apa yang berlaku ketika tempoh PKPP ini, kita juga tidak boleh leka dengan melihat kepada angka-angka yang terbaru jangkitan COVID-19. Dan semalam dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia melaporkan pada hari Ahad, hari Sabtu sebenarnya, kemudian laporannya dikeluarkan pada Ahad, hanya mencatatkan 13 kes baru, tetapi masih lagi dalam kategori 2 digit, tetapi malangnya setelah lama tidak mencatatkan sebarang kes kematian, negara akhirnya mencatatkan satu lagi kes kematian akibat COVID-19, dan kes kematian itu merupakan yang ke-124, melibatkan wanita tempatan berumur 63 tahun, dan wanita berkenaan mempunyai pelbagai latar belakang sakit seperti darah tinggi, kencing manis dan juga kadar kolesterol yang berlebihan. Dan kalau diikutkan wanita berkenaan, kes ke-124 maut akibat COVID-19 ini mempunyai gejala seperti demam, batuk. Ini sejak 3 Julai hari itu, awal bulan, dan kemudian dia dapatkan rawatan dan dirujuk ke Hospital Umum Kuching. Mula-mula dah okey, tetapi kesihatannya kembali merosot hinggalah dia disahkan meninggal dunia pada 26 Julai jam 12.04 pagi. Dan KKM juga mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat. Ya, dan bercerita tentang 13 kes baru yang dilaporkan pula. Kita lihat 10 kes merupakan kes penularan tempatan dalam negara, manakala 3 adalah kes import melibatkan seorang warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara Malaysia. Dan kalau kita lihat kes jangkitan dalam negara, kes tempatan itu, 1 kes merupakan kalangan bukan warga negara, manakala 9 kes adalah warga negara, dan kes jangkitan dalam negara bukan warga negara itu adalah daripada kluster Bukit Tiram di Johor. Manakala 9 kes pula melibatkan 6 kes kluster Bukit Tiram, 1 kes saringan pra-prosedur di Pahang, 1 kes daripada saringan kontak rapat dan 1 kes daripada kluster Sentosa. Dan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, ada beberapa kes positif yang direkodkan, dicatatkan dikesan daripada saringan pra-prosedur ataupun saringan tempat kerja. Ini menunjukkan bahawa terdapat kes positif yang tidak lagi dikaitkan daripada kluster, yang tidak boleh kesan lagi mana kontaknya bersama kes-kes positif sebelum ini. Jadi ini menunjukkan penularan dalam tempatan itu yang tidak boleh kesan puncanya ada bermaksud telah pun menular secara agak berleluasa. Itu yang kita tak nak, itu yang kita mungkin tak jangkakan susulan daripada PKPB yang telah pun dilaksanakan. Dan sekiranya ini berterusan dan sekiranya angka itu semakin meningkat, dan maknanya kira macam PKP sebelum ini dan apa tindakan yang dijalankan sebelum ini tersia-sia selama 3 bulan itu. Jadi masih lagi perlu berjaga-jaga, terutamanya kita melihat kepada sambutan Hari Raya Aidiladha dalam beberapa hari yang akan datang. Ya, kita saksikan intipati kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia berhubung kes jangkitan COVID-19 di negara. Baik, itu perkembangan COVID-19 di dalam negara kita, tetapi dalam masa sama juga kita ingin melihat kepada perkembangan jangkitan COVID-19 di seluruh dunia. Dan secara keseluruhannya di seluruh dunia, angka jangkitan positif COVID-19 telah mencecah 16.515 juta kes. Dan ini di seluruh dunia, dan seperti biasa, negara yang menyumbang
menjadi antara penyumbang terbesar kepada angka ataupun jumlah jangkitan positif sehingga 16 juta ini adalah Amerika Syarikat 4.2 juta, Brazil 2.3 juta dan India 1.3 juta. Dan dalam masa yang sama angka positif ataupun mereka yang terkorban akibat daripada COVID-19 ini angkanya sudah melebihi 500,000, 600,000, 498 kes yang sudah maut akibat COVID-19 ini di serata dunia. Dan ini satu perkembangan yang sangat membimbangkan dikala kita masih sudah mengekalkan COVID-19 ini daripada terus menular, masih lagi dalam kawalan, cuba mengawalnya. Di luar negara mereka masih lagi struggle dan bergelut untuk menurunkan keluk jangkitan COVID-19 itu. Dan bercakap mengenai berita di luar negara ini, Naila, ada satu negara ini yang mencatatkan kes COVID-19 yang pertama. Ya, sejak sekian lama mereka mendakwa tiada kes coronavirus yang dicatatkan di negara itu. Korea Utara semalam baru saja melaporkan kes pertama coronavirus dan mereka juga melaporkan yang pesakit itu bakal dikenakan hukuman. Agak berbeza daripada apa yang mereka terima di negara lain. Mungkin mereka menerima rawatan, dirawat, tetapi di sini dikenakan hukuman pula. Jadi ini laporannya menurut laporan media KCNA yang mana mangsa pertama dipercayai melintasi sempadan dari Korea Selatan secara haram pada bulan ini. Dan menurut laporan media, mangsa merupakan seorang pelarian yang telah lari ke Korea Selatan 3 tahun lalu ataupun dipanggilkan sebagai defector dan telah kembali ke negara asal. Dan kes tersebut disyaki telah pun dikesan pada 19 Julai lalu apabila pesakit tersebut pulang ke Korea Utara dan mangsa dilaporkan sedang di kuarantin. Dan pihak kuasa juga dalam masa yang sama cuba mengesan mereka yang pernah berhubung dan ada kontak rapat bersama dengan mangsa. Dan juga susulan daripada itu, apa yang dilaporkan Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga akan mengadakan satu mesyuarat Politburo yang tergempar melihat kepada satu situasi yang mungkin unprecedented buat mereka. Tetapi sebelum ini ada juga laporan media antarabangsa yang mendakwa bahawa sebenarnya sudah ada kes-kes coronavirus ataupun COVID-19 di negara itu, tetapi mungkin tidak dapat nak dikesan ataupun disahkan kerana kekurangan ujian saringan yang dijalankan, mungkin kekurangan akses bekalan kepada kit ujian di negara tersebut. Dan ini satu isu yang amat membimbangkan buat rakyat Korea Utara kerana melihat kepada sistem kesihatan negara mereka yang boleh dikatakan agak lumpuh, ekonomi mereka juga dan akses mereka kepada rawatan perubatan dan sebagainya itu sangat membimbangkan. Dan juga ada kelumpuhan ataupun masalah mereka bersama dengan sempadan ke China dan juga Korea Selatan mungkin akan mendatangkan isu peningkatan kes bersama dengan negara lain juga. Dan bercakap tentang laporan antarabangsa, ini satu laporan yang mungkin akan mendatangkan sedikit impak kepada rakyat kita sendiri, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2020, Kemboja melarang sementara semua penerbangan dari Malaysia dan juga Indonesia. Ini kerana melihat kepada situasi COVID-19 yang mana kes positif semakin meningkat dalam kedua-dua negara. Dan menurut laporan portal tempatan di Cambodia Daily, Kementerian Kesihatan Negara itu menjelaskan tindakan terbabit terpaksa diambil selepas peningkatan semula angka jangkitan kes import sejak beberapa minggu kebelakangan, terutamanya dari dua negara ini. Dalam kalangan 108 penumpang yang diuji positif COVID-19 selepas tiba di Kemboja dari Malaysia dan Indonesia, 55 orang didapati menggunakan khidmat penerbangan dari Malaysia. Dan laporan itu juga menyebut pengumuman mengenai perkara itu dibuat pada hari sama selepas Kemboja mengesahkan 8 lagi kes membabitkan penumpang dalam 2 penerbangan berasingan dari Indonesia. Dan ini bukan mereka saja yang mengalami perkara ini ataupun isu ini. Pembukaan sempadan itu, iaitu langkah seterusnya dalam pembukaan semula ekonomi, itu kita lihat ada mendatangkan risiko jangkitan, ada meningkatkan angka positif COVID-19 itu bukan saja di negara kita tapi kita lihat di negara lain juga. Jadi dalam masa kita kita membincangkan tentang laluan hijau dan juga pembukaan sempadan, ini satu faktor yang perlu dititik beratkan kerana risiko mungkin di negara kita itu telah pun reda sedikit situasi, tetapi di tahap antarabangsa masih lagi agak teruk situasinya. Ya, ini merupakan satu perkara yang dilihat seolah-olah menjadi satu trend, iaitu di mana ketika dunia sudah mencuba untuk membuka kembali ekonominya secara
perlahan-lahan akan berlaku satu tindak balas reaksi ataupun kita panggil setback dalam usaha untuk bergerak ke hadapan pasca COVID-19 ini. Bukan pasca sebenarnya, masih lagi bergelumang dengan COVID-19. Contohnya, tadi Kemboja dia melarang syarikat penerbangan ataupun sebarang penerbangan masuk daripada Malaysia dan juga Indonesia kerana ada berlaku peningkatan kes. Di Vietnam juga mengambil tindakan yang sama. Vietnam antara negara yang sudah 100 hari tidak mencatatkan sebarang kes positif COVID-19. Itu antara negara yang boleh kita jadikan contoh selain daripada negara kita sendiri dan juga di Korea Selatan contohnya. Tetapi apabila mereka kembali membuka itu sudah mengakibatkan ataupun menyebabkan mereka terpaksa meningkatkan kembali tahap amaran dan memperketatkan kembali apabila berlakunya jangkitan semula di negara berkenaan. Jadi kita perlu lebih berhati-hati dalam kita nak dekat raya ni, nak berkunjung. Jangan sampai angka jangkitan kembali mencecah 3 digit. Kalau 3 digit bermaksud kita mengambil satu langkah ke belakang, terpaksa mengetatkan kembali, kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Maksudnya selepas PKP, PKPD, PKPB, kemudian PKPP, takkan kita nak patah balik ke belakang. Sepatutnya kita sudah ke fasa seterusnya untuk memulihkan ekonomi. Dan itu yang berlaku di luar negara sebenarnya. Dan bercakap mengenai apa yang berlaku di luar negara ini, mengenai soal kesihatan dan keselamatan ini, alhamdulillah di negara kita ini mungkin tidak ramai yang persoalkan berkenaan dengan kenapa nak kena ambil suhu dan sebagainya. Tetapi di Brunei contohnya, ia menjadi isu apabila alat yang kita gunakan untuk ini satu situasi yang biasa seperti seolah-olah sedang menembak orang meletakkan alat thermal ataupun pengimbas suhu itu di kepala. Mungkin tak selesa lah, rasa macam tak tahu nak buat apa, awkward kan orang tu tengok letak kat kepala tak tahu nak buat apa. Dan Kementerian Kesihatan Brunei sebenarnya menyangkal maklumat yang menyatakan bahawa thermal gun ini berbahaya kepada manusia, tetapi sebenarnya tidak, dan ianya hanya menggunakan infrared. Ini tidak mengganggu kesihatan ataupun keselamatan ataupun boleh menghasilkan radiasi berbahaya kepada manusia. Dan alat suhu infrared tanpa sentuhan itu sekarang ni kita tengok banyak digunakan, dan sebenarnya tiada bukti saintifik yang menunjukkan alat tersebut ataupun thermal gun ini membahayakan otak atau boleh merosakkan mata. Agak ekstrim pandangan itu, dan kita harap tiada lah dalam kalangan rakyat Malaysia yang ada pandangan sebegitu, yang khawatir dengan penggunaan pengimbas suhu dan juga antara SOP-SOP lain, kerana ini telah pun menjadi kelaziman baharu kita dalam memasuki fasa pemulihan, dalam kita nak membuka premis perniagaan, sektor ekonomi, aktiviti sosial dan sebagainya. Ini menjadi kelaziman baharu buat kita. Okey. Ya. Saya ada satu soalan. Ketika pengawal keselamatan mengambil suhu, Naila tengok mana? Saya sibuk nak daftar maklumat dalam phone dan sebagainya. Saya dah take the next step forward. Selalu satu langkah ke hadapan. Dan bercakap tentang itu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita banyak lagi laporan kita nak kongsikan dari astroawani.com. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dengan pelbagai perkongsian menarik di astroawani.com. Tadi kita bincangkan tentang perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara. Kita bercakap tentang pembukaan sempadan, dan ini satu langkah yang bakal diambil oleh negara kita bersama dengan negara jiran Singapura. Pasti ramai yang menanti-nantikan keputusan berhubung dengan pembukaan sempadan antara kedua-dua negara ini, dan dalam perkembangan terbaru, Singapura dan Malaysia telah pun mencapai kata sepakat dan memuktamadkan prosedur operasi standard atau SOP mengenai kebenaran untuk merentasi sempadan untuk dua kategori. Dan dua kategori ini adalah laluan hijau timbal balik atau RGL dan pengaturan ulang alik berkala PCA yang dijadualkan bermula Ogos depan. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein, SOP yang akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat itu melibatkan ahli-ahli perniagaan dan mereka yang berurusan antara negara, dan seterusnya kategori rakyat Malaysia yang berada di Singapura serta rakyat Singapura yang berada di Malaysia, dan mereka boleh membuat permohonan merentas sempadan bermula 10 Ogos ini. Dan ini merupakan satu pertemuan yang bersejarah, kita boleh katakan, kerana seperti gambar-gambar yang anda lihat sekarang terpapar adalah gambar pertemuan antara kedua-dua
menteri luar kedua-dua negara, dan mereka mengadakan pertemuan ini di atas tambak Johor di Causeway. Ini menunjukkan betapa kosongnya Causeway itu pada ketika ini, yang ada yang kata nature is healing apabila PKP ini dan perintah berkurung ini dilaksanakan, tetapi ini satu situasi ataupun realiti yang agak menyedihkan, menunjukkan ataupun hubungan aktiviti ekonomi merentas sempadan antara kedua-dua negara ini tidak dapat berlangsung seperti biasa ketika ini melihat kepada pandemik COVID-19, dan kita harap kedua-dua negara dapat mencapai keluk jangkitan COVID-19 ini yang semakin mendatar. Jadi kita berharap dengan pembukaan sempadan ini tidak perlulah mendatangkan risiko yang begitu besar kepada kedua-dua negara. Kita lihat ini pertemuan di antara Menteri Luar Malaysia dan juga Singapura, Datuk Seri Hishammuddin Hussein bersama dengan Dr. Vivian Balakrishnan dan juga ditemani Menteri Besar Johor tadi di situ, dan perbincangannya ini satu perkara yang penting selain daripada pertemuan sejarah simbolik pertemuan menteri kedua-dua menteri luar. Saya kira ini kali pertama Datuk Seri Hishammuddin sebagai menteri luar berjaya keluar jumpa dengan menteri luar secara bersemuka ya. Sebelum ini hanya melalui tele sidang ataupun sidang panggilan video. Apa yang dimuktamadkan ringkasannya bermula 10 Ogos ini, kategori pertama dan kategori kedua boleh membuat permohonan untuk memasuki Singapura dan juga sebaliknya. Apa kategori, siapa mereka kategori pertama ini? Ahli-ahli perniagaan, mereka yang ada visa jangka masa panjang yang bekerja di Singapura, mereka dibenarkan untuk membuat permohonan pada 10 Ogos, dan keputusannya ataupun pergerakan pertama untuk kedua-dua negara ini, Singapura ke Malaysia, Malaysia ke Singapura, paling awal kita jangkakan pada 17 Ogos ini. Dan yang paling penting, ini orang kata kena jadi team player. Kena jadi team player maksudnya di sini, golongan ataupun kategori pertama dan kedua ini perlu mengikuti SOP yang ditetapkan. Apa SOP yang ditetapkan ini akan dimaklumkan dalam laman web apabila mereka membuat permohonan itu, kerana jika mereka gagal mengikuti SOP ataupun dengan pembukaan rentas negeri, rentas sempadan ini mengakibatkan keluk jangkitan itu kembali meningkat, maka kategori ketiga dan kategori keempat, iaitu pekerja harian, pekerja ulang-alik, dalam erti kata lain marhain lah, pekerja biasa yang makan gaji di Singapura ini, bukan kategori ahli perniagaan ataupun mereka yang mempunyai visa kategori pengarah syarikat, pengarah urusan dalam kategori 1 dan 2 ini, mereka peluang ataupun risiko mereka untuk tidak dapat kembali bekerja itu mungkin terjejas jika kategori pertama dan kedua ini tidak mengikuti SOP yang telah pun dimuktamadkan di antara kedua-dua negara Malaysia dan Singapura. Jadi kita akan menjangkakan apa SOP yang telah pun ditetapkan bagi kedua-dua rakyat dari kedua-dua negara dapatlah mematuhi SOP itu dalam pada kita membuka sempadan dan kita mengambil langkah baharu dalam kelaziman baharu ini. Dan bercakap tentang itu, apa yang menjadi kelaziman baharu buat seluruh rakyat Malaysia adalah bekerja dari rumah, dan juga buat pelajar di luar sana perlu menjalankan pembelajaran dalam talian dari rumah dan sebagainya. Dan ini pastinya mendatangkan kesan yang amat berat daripada sudut emosi dan sudut mental yang mungkin kita tidak lihat. Dan terbaru, pihak Kementerian Kesihatan KKM juga bersama dengan Kementerian Pendidikan KPM, mereka akan bekerjasama untuk menjalankan satu kaji selidik berhubung dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah di negara ini. Dan menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata kaji selidik itu termasuk data pelajar yang mengalami masalah seperti kemurungan, tekanan dan lain-lain, dan semua sekolah akan menjalankan kaji selidik bagi melihat peratusan sebenar pelajar yang mengalami masalah ini. Tapi kalau kita lihat kaji selidik yang pernah dijalankan sebelum ini pada 2017, kajian kesihatan dan morbiditi menunjukkan 1 daripada 5 remaja berumur 13 hingga 17 tahun mengalami kemurungan, manakala 2 daripada 5 pula mengalami keresahan atau anxiety, dan 1 daripada 10 berdepan dengan stres. Dan Dr. Adam juga berkata kajian yang sama juga mendapati trend peningkatan dalam tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja, iaitu peningkatan idea bunuh diri itu dapat dikesan kepada 10% berbanding 7.9%. Dan kita mungkin malangnya boleh menjangkakan sedikit peningkatan dalam isu-isu kesihatan mental ini yang dapat dikesan dalam kalangan pelajar, terutamanya
pasca fasa pertama PKP dan PKPD, PKPB dan sebagainya, apabila mereka perlu beradaptasi kepada pembelajaran dalam talian, dan kita juga banyak melakukan tinjauan kita sendiri, kita temu bual bersama ibu bapa pelajar yang perlu mengikuti kelaziman baharu ini, mendapati mereka agak rumit dan amat menyukarkan, amat mencabarkan apabila perlu mengambil ataupun mengamalkan kelaziman normal baharu ini, adaptasi kepada pembelajaran dalam talian, bekerja dari rumah dengan tiadanya akses kepada peranti digital, akses kepada capaian internet yang mencukupi untuk menjalani pembelajaran. Itu antara faktor-faktor yang boleh mendatangkan isu kesihatan mental yang amat besar, impaknya kepada pelajar, dan kita akan terus ikuti laporan ini dan juga susulan itu apa mungkin langkah seterusnya untuk menangani satu isu yang membelenggu pelajar di negara kita ini. Hakikat bahawa para pelajar, tumpuan yang diberikan kepada pelajar ini juga sebenarnya perlu kita lihat secara menyeluruh, kerana saya kira ketika pandemik ini, ketika tempoh PKP ini, semua orang tertekan. Semua orang ada tekanan yang tersendiri. Kalau mungkin di barisan hadapan frontliner mereka tertekan, tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga untuk tempoh yang lama, berbulan-bulan lamanya. Bagi anda yang tinggal di rumah tertekan, tidak dapat keluar berhibur, berlibur bersama rakan-rakan, tidak dapat bercuti seperti apa yang anda rancangkan. Tetapi ini semua perlu dilakukan, dan yang paling penting, tekanan itu perlu diuruskan dengan baik, bukannya dilepaskan begitu saja, tapi diuruskan. Dan ianya perlu, kalau anda rasa perlu bercakap mengenai perkara tersebut, cakap. Kita tidak boleh menambahkan tekanan, dan dalam masa yang sama kita juga akan membawakan mengenai norma baharu ini. Contohnya bekerja di rumah. Bekerja dari rumah juga boleh memberikan tekanan sekiranya tidak dilakukan dengan betul, ataupun kita menganggap bahawa bekerja di rumah itu bekerja di atas katil santai-santai. Tapi sebenarnya ia mungkin boleh memberikan sedikit tekanan. Dan kita akan bercakapkan atau membincangkan perkara ini dalam Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat pada 8.30 pagi nanti bersama dengan tetamu jemputan kita. Dan selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di laman web astrawani.com dan juga di platform-platform media sosial di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram untuk terus mengikuti laporan-laporan berita dalam dan juga luar negara. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Dan saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Bye.